Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua usahawan-usahawan yang berada di live UJB hari ini. Okey, untuk hari ini kita disebabkan ada permintaan sewaktu kita buat taklimat yang lepas berkenaan dengan dia nak tahu lebih berkenaan dengan lot-lot komersial di bawah pengurusan PUJB. Jadinya minggu ni kita bawakan taklimat berkenaan dengan prosedur permohonan lot komersial di bawah pengurusan PUJB. Para usahawan juga sebenarnya boleh orang kata request apa-apa yang perlu ataupun apa-apa yang diorang nak tahu berkenaan dengan sama ada daripada PJB ataupun daripada agensi-agensi lain, dan kami akan cuba bawakan kepada usahawan lah. Jadinya urusan aset. Cik Yusri dengar saya di sini? Okey, dengar. Okey, Cik Yusri, untuk hari ni unit infra dan pengurusan aset ni di bawah PJB, apa yang nak dikongsikan hari ni? Okey. Sebelum kita masuk pergi kepada prosedur permohonan ni lah, apa yang nak dikongsikan? Okey, faham. Okey, terima kasih Puan Ain. Alright, untuk kita punya slide kita punya live hari ini, di Jabatan Infra saya akan lebih menerangkanlah berkenaan dengan apa tugas dan bidang Jabatan Infra. Okey, kemudian seperti yang tuan-tuan dan puan-puan semua nak tahu, tata cara ataupun prosedur memohon kedai di bawah PUJB. Okey, dan juga soalan-soalan yang sering ditanya oleh pemohon ataupun usahawan semasa mereka nak mohon kedai di bawah PUJB. Itu ada. Okey, teruskan. Okay, betul saya tadi Dia macam minggu lepas lah Cik Faizal dengan saya tu, dia kata cuba tersangkut macam tu. Okay, so dia punya rekasan dia lah. Rekasan ni adalah kita akan menerangkan apa tugas dan bidang Jabatan Infra dan Pengurusan Aset di PUJB, kemudian tata cara permohonan sewaan, kemudian dan juga terma dan syarat lah sepanjang menyewa dengan PUJB. Itu adalah ringkasan-ringkasan itu adalah isi kandungan yang akan saya terangkan pada petang ini. Dan apa yang saya akan terangkan ni basically apa yang sering ditanya oleh usahawan-usahawan kita bila mereka ini nak menyewa di bawah PJB. Itu untuk petang ni lah. Okey. Selalunya macam lot komersial ni banyak ke satu daerah, satu negeri Johor ke ataupun macam mana? Ataupun ya, betul. Satu daerah saja. Betul. Paling jauh yang kita ada di Muar. Okey, selebihnya kita ada di Keluang, kita ada di Batu Pahat, kita ada di Mersing, Kota Tinggi pun kita ada, dan bakinya di Johor Bahru. Johor Bahru ni antara yang terbanyaklah selain daripada daerah Keluang. Macam yang daerah-daerah lain tu ada tapi tidaklah sebanyak yang berada di Johor Bahru dan juga yang di Keluang. Okey. So kita boleh mula terus dengan yang pertama? Boleh, kalau semua dah sedia, kita boleh mulakan. Okey. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Sebelum saya mulakan, okey. Okey, jadi alright. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Sebelum saya mulakan taklimat petang ni, saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Muhammad Yusri bin Muhammad Amin. Memang berasal daripada Johor Bahru. Sekarang ni umur saya lebih kurang unit-unit rumah ataupun hartanah milik Perbadanan Setiausaha Kerajaan, ini SSI lah. Okey, yang berbentuk rumah kedai dan juga kompleks. Tapi kita lebih kepada rumah kedai. Okey. Untuk petang ni, antara taklimat yang akan saya sampaikan adalah tugas dan bidang Jabatan Infra dan Pengurusan Aset. Okey, kemudian apa hartanah yang kita uruskan, okey, lokasi-lokasi hartanah, okey, dan juga tata cara permohonan. Tata cara permohonan ni yang saya dipahamkan ramai usahawan yang tak tahu macam mana caranya nak memohon rumah kedai ataupun hartanah di PUJB. Okey, kemudian yang terakhir, terma dan syarat sepanjang
perniagaan. Maksudnya bila kita dah offer, bila kita dah tawarkan tuan-tuan dan puan-puan premi sewaan, okey, apa terma dan syarat yang perlu dipatuhi lah sepanjang sewaan. Baik. Okey, tugas dan bidang Jabatan Infra dan Pengurusan Aset SSI. Okey, boleh dengar? Boleh, cuma sangkut tadi sekejap. Okey, tadi dia akan putus-putus sekejap. Okey, tugas kami di Jabatan Infra dan Pengurusan Aset ni, kita mengurus dan mentadbir hartanah milik SSI supaya PUJB boleh menggerakkan program pengurusan dengan menawarkan peluang perniagaan di rumah kedai milik SSI. Okey, harga yang ditawarkan oleh PUJB ni dia boleh saya katakan below market price di lokasi-lokasi tertentu lah. Contoh macam di Johor Bahru, di Mutiara contoh, ataupun di Horizon Hill. Itu antara kedai-kedai yang kita adalah. Nanti saya akan uraikan lokasi-lokasi lain yang ada di bawah pengurusan PUJB. Okey, Cik Yusri, hartanah milik SSI, mungkin SSI tu apa? Kalau saya orang luar, saya tak tahu. So SSI tu apa? Okey, SSI ini Perbadanan Setiausaha Kerajaan. SSI ini adalah Kerajaan Negeri Johor. Okey, yang tapi diuruskan oleh PUJB, betul? Ya, betul. Dan rumah-rumah kedai ini memang diuruskan oleh PJB. Okey, SSI memang telah memberi kita hak lah untuk menguruskan kedai-kedai milik SSI. Untuk menawarkan peluang kepada usahawan di negeri Johor lah. Macam gitu. Okey. Hartanah yang kita uruskan, kita ada dua. Okey, yang pertama adalah rumah kedai. Rumah kedai ni yang paling banyak lah, ada yang 1 tingkat, ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat. Paling tinggi kita ada 4 tingkat di Jalan Manggis Keluang ataupun di Keluang lah. Kemudian yang kedua kita ada kompleks perniagaan. Kompleks perniagaan ni kita ada dua. Satu di Johor Bahru, satu lagi di daerah Keluang. Okey, di daerah Johor Bahru ni kalau saya boleh nyatakan kompleks Pekarabu Johor Bahru yang berada di Jalan Skudai ataupun sebelah Petronas lah yang ada McDonald tu kan. Betul-betul dekat sebelah tu. Okey, yang Pekarabu di Keluang pula dia berada di dan situ memang dia betul-betul dekat traffic light. Okey, boleh dengar sebab internet saya nampak macam ada unstable ni tadi. Okey. Alright. Lokasi-lokasi kami ataupun lokasi-lokasi hartanah SSI yang berada di Johor seperti yang saya maklumkan tadi itulah, kita ada di Muar 4 lot, Batu Pahat kita ada 11 lot, kemudian kita ada Keluang 80 lot. 80 lot ni adalah Jalan Manggis lah. Kemudian kita dalam Pekarabu tu kita kat dalam tu kita ada 55 kedai yang pelbagai saiz dan juga kita ada sewaan pushcart. Maksudnya pushcart ni di ruang leka lah yang berada di hadapan Eco Shop. Dekat Pekarabu Keluang ni kita ada 2 anchor tenant, satu Somat, satu Eco Shop. Dan pushcart ni kita lebih letakkan di Eco Shop lah. Kemudian kita ada di Mersing, Jalan Jeti, kita ada di Kota Tinggi dan kita ada di Johor Bahru. Johor Bahru ni ada banyak lokasi lah yang saya akan terangkan sekejap lagi. Okey, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan nampak sekarang. Betul. Okay. Kita ada dekat Pekarabu, Johor Bahru, Mersing, saya cakap tadi dah. Kemudian jenis-jenis perniagaan ada yang kedai 3 tingkat. Okey, macam tuan-tuan boleh tengok kedai pejabat Jalan Manggis Keluang, kita ada 10 unit, 80 lot. Kedai dia 4 tingkat. Dengan berkeluasan 15 kali 30 kaki. Itu yang paling kecil kita adalah. Kalau yang macam kedai-kedai lain, itu biasalah ukuran saiz standard sekarang ni antara 22 hingga 24 kaki kali 70 kaki. Itu yang kita ada. Kemudian kita ada dekat Eko Kaskadia, Nusantara Prima, Sri Tulang, Pusat Niaga Taipan, Horizon Hill, Datuk Celam dan juga paling terbaru kita ada di Batu Pahat. Batu Pahat ni kedai 1 tingkat. Berada di, kalau siapa-siapa yang ada dalam live FB ni berada di Batu Pahat, tuan-tuan mesti tahulah Taman Putera Indah. Masuk Taman Putera Indah tu masuk ke dalam, kedai dia memang ada kat situ. Alright. Untuk setakat 15 hari bulan 2 2022,
Ini adalah senarai lot-lot yang masih lagi ada kekosongan. Saya mulakan dengan daerah Johor Bahru lah. Johor Bahru, Eko Kaskadia, kita masih lagi ada 31. Sis Tulang, 2 lot di tingkat atas. Okay. Nusantara Prima, 3. Horizon Hill, kita ada dekat Gerang Patah. Kita ada 2, atas dan juga tingkat 1. Mutiara kita masih lagi ada 3 lot di tingkat atas. Ros Merah, Johor Jaya. Kemudian di Taman Datuk Celam, di kawasan Ulu Tiram lah. Selebihnya kami ada lagi di Keluang, okay. Kemudian Batu Pahat yang saya baru ceritakan tadi dekat Taman Puteri Indah, kemudian dekat Muar, dan terakhir kita ada di Mesir. Macam saya cakap tadi lah, kat kota kita ada tapi saya tak masukkan dalam ni sebab kota kita dah penuh. Kita dah sewakan penuh. Baik. Ini adalah yang saya rasa yang tuan-tuan tunggulah. Tuan-tuan tunggu mohon dengan PJB. Okey. Pertama sekali sekiranya ada kekosongan, kita memang akan buat periklanan. Itu biasalah. Mana-mana agensi yang ada kedai memang dia akan buat periklanan. Cuma berita baiknya di PJB kami tidak ada tarikh tutup. Kita akan buat periklanan tu secara berkala setiap bulan. Tapi dan bila kita buat periklanan tu kita tidak ada tarikh tutup. Kalau macam PBT lain dia ada bagi tempoh. Mungkin hari ini dia iklankan 2 minggu lepas tu tarikh tutupnya. Sebagai contohlah. Di PJB kita tak ada tarikh tutup. Okey. Kemudian selepas kita iklankan, kita sebelum ni kita ada mana-mana pemohon yang nak menyewa, dia ada buat pengisian borang. Ini secara manual yang kita amalkan sebelum ini. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampaklah, okay. Ini adalah contoh ataupun borang yang kita gunakan untuk kita nak tahu apakah jenis perniagaan yang nak dijalankan, siapa yang nak berniaga, okey. Kemudian lokasi mana yang dia nak mohon, bayar kepada PJB. So bila kita tengok data-data tu yang sebagaimana yang ada dalam borang, dan baru kita akan nilaikan dan baru kita akan tengok dekat mana lokasi yang sesuai dimohon. Okay. Kemudian dalam borang manual pun kita ada syarat dan maklumat pemohon. Yang ini memang pemohon dia akan tanya. Dia akan tengok, dia akan baca, kemudian dia akan faham prasyarat sebagaimana yang ada di dalam perjanjian sewaan. Okay. Kemudian kami di sini kami memang perlukan 6 dokumen-dokumen sokongan yang perlu dihantar bersama-sama dengan borang. Okay. Gambar pemohon, salinan IC, salinan pendaftaran syarikat, profil syarikat, penyertaan akaun 3 bulan dan juga surat permohonan penyewa premis. Okey, berkenaan dengan nombor 6 ni, surat permohonan penyewa premis ni, ada kalanya ada pemohon dia macam keliru antara borang dan juga antara surat permohonan. Okey, yang surat ni lain. Surat ni satu surat rasmi dihantar kepada PUJB menyatakan yang dengan secara ringkasnya menyatakan lokasi mana yang nak dimohon. Okey, kalau misal kata ada pemohon yang nampak okey, kedai PUJB ni ada kekosongan berminat. Contoh di Desa Rakyat saya ambil contoh berminat nak menyewa dekat lot nombor 20. Mungkin sesuai perniagaan tu dijalankan kat lot nombor 20. Nyatakan juga dalam surat tu lot nombor 20 kemudian kadar mampu sewa walaupun dekat borang tu memang kita dah nyatakan kadar sewa mampu dibayar sebulan tapi dalam surat tu pun saya sukalah ataupun saya syorkan supaya benda tu diletakkan juga dalam tu. Kemudian hantar kepada kami untuk kami proses permohonan tuan sama ada boleh dibawa kepada pengurusan untuk diputuskan ataupun tidak. Dan yang paling utamalah borang hendaklah lengkap. Yang tak lengkap kopi IC apa semua kan. Okey, ini adalah cara yang memang kita praktiskan daripada dulu sampai sekarang. Kemudian tuan-tuan boleh juga membuat permohonan secara online melalui sistem padu PUJB. Okay? Sistem padu PUJB ni sama sahaja sebagaimana yang ada di dalam borang. Jadi dari segi dia punya partikular dia. Ada nama pemohon, nama syarikat, nombor SSN, nombor telefon yang penting supaya mudah untuk kami hubungi. Kemudian kadar mampu sewa, keluasan yang diperlukan,
Kemudian 6 dokumen sokongan yang diperlukan pun kena attachkan dalam sistem padu tu. Jadi kat situ barulah kita nampak, kita boleh tengok, kita boleh allocate di mana kedai mana yang tuan mohon supaya kami boleh bawa pada pengurusan. Okey, macam gitu. Okey. Kemudian soalan-soalan yang sering ditanya oleh penyewa, syarat sewaan. Okey, syarat sewaan langgar mana-mana peruntukan undang-undang, akta ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh PBT, Majlis Tempatan ataupun mana-mana pihak berkuasa di Malaysia. Maksudnya kat sini, apa sahaja jenis perniagaan yang tuan-tuan nak jalankan selagi ianya tidak melanggar peruntukan undang-undang di Malaysia, kita boleh. Tuan-tuan nak buat berniaga pakaian boleh, restoran boleh, nak jadikan stor simpanan pun boleh, ataupun sekarang ni yang tengah agak popular, tanaman cendawan. Tanaman cendawan ni kan dia perlu suatu suasana yang gelap, tertutup kan, pun boleh juga dibenarkan juga berniaga ataupun menyewa di bawah di dalam lot-lot PUJB. Kita memang terbuka, kita tidak ada masalah. Cuma ada satu soalan yang sering ditanya oleh pemohon. Kalaulah dekat satu lokasi tu dah ada kedai makan, boleh tak kalau saya pun nak berniaga kedai makan juga? Okey. Pada saya tidak ada halangan. Tidak ada halangan? Tidak ada halangan tadi? Okey. Saya tak ada halangan sekiranya pemohon tersebut nak berniaga makan walaupun dekat tempat tu dah ada kedai makan. Tetapi saya suka syorkanlah kalau orang tu mungkin dah ada nasi campur, mungkin tuan kena perniagaan makanan yang berbeza lah daripada putus ke? Tak. Okey. Mungkin berbeza lah daripada yang sedia ada. Itu yang biasanya kami akan advisekan lah. Okay. Sebab contoh macam lot di Eco Cascadia, bukan semua lot Eco Cascadia tu di bawah pengurusan PUJB. Jadi mungkin kalau lot yang kosong tu, mungkin selang 2-3 kedai dah ada kedai makan. Tapi kalau kedai makan tu mungkin Chinese, lagi saya okey lah, saya memang terus tak ada masalah lah. Yang berniaga makanan biasanya memang dia akan tanya macam itu. Boleh tak kalau saya nak berniaga? Saya tak ada halangan, tetapi tuan-tuan kena tengok juga. Dekat situ dah ada kedai makan. Jadi kalau misalkan perbezaan dengan perniagaan yang sedia ada. Macam gitu. Okey. Itu adalah tata cara permohonan dan juga syarat secara umum yang boleh saya sampaikan. Right. Kemudian bila saya dah dapat borang yang lengkap, kita pun dah proses, okey. Jawatan kuasa pun dah buat pemilihan apa semua. Okey. Kami di Jabatan Infra dan Pengurusan Aset akan menghubungi pemohon. Ni dia daripada pemohon belum pergi kepada penyewa lagi. Dia masih lagi kepada pemohon. Okay, kami akan call pemohon. Dan waktu panggilan telefon kita akan nyatakanlah, okey, Encik Faiz, permohonan tuan telah diluluskan, menyewa di lot nombor 20 Desa Rakyat dengan kadar sewa RM800 sebulan. Okey, dengan perniagaan yang dimohonlah. Sekiranya Encik Faiz setuju, kita akan keluarkan surat tawaran, kita akan keluarkan perjanjian sewaan, tetapi sebelum tuan datang, Saya pun tak tahu kenapa lain ni sangkut. kos guaman RM300, macam gitu. So selepas kita dah buat makluman kepada pemohon, okey, kita akan keluarkan surat tawaran dan juga perjanjian sewaan. Okey. Surat tawaran dan juga perjanjian sewaan ni kita akan nyatakan secara detail. Tarikh sewaan, bila nak bayar, tarikh bayaran, sewanya berapa, kemudian dan lain-lain yang berada di dalam perjanjian sewaan. Okey, biasanya di PUJB memang kita akan bagi kontrak 2 tahun dengan lanjutan 2 tahun, 2+2 lah. Okey, 2 tahun dengan lanjutan 2 tahun ni kadang-kadang ada penyewa dia terconfuse. 2 tahun yang kedua ni saya perlu sign agreement lagi ke? Saya perlu buat bayaran lagi ke? Tidak. Yang itu hanya ada satu surat menyatakan
Cik Faiz ni tadi menyatakan masih lagi berminat untuk meneruskan sewaan kat Salah. sini. Penyewa tu yang menghantar surat kepada pihak PJB lah untuk Betul. continue 2 tahun lagi. Betul. Dalam masa lebih kurang 3 bulan sebelum tarikh tamatnya sewaan 2 tahun pertama ni, penyewa akan bagi satu surat makluman pada PJB menyatakan yang saya masih lagi berminat untuk meneruskan sewaan bersama dengan PJB. Okey, kemudian kita akan jawab dalam perjanjian sewaan pun kita dah nyatakan untuk tahun kedua ataupun untuk penggal kedua, tahun ketiga sewaan akan ada kenaikan sewa. Tetapi kadang-kadang ada penyewa dia terlepas pandang. Kita sebut di situ kenaikan sehingga 10% maksimum. Dia bukannya fix 10%. Dia boleh jadi 5, boleh jadi 7, tapi maksimumnya adalah 10%. Itu yang kelebihannya menyewa dengan PGB ataupun dengan kerajaan negeri. Sebab kita tak ada nak naikkan selepas 2-3 bulan kita nak naikkan sewa ke tidak. Macam okey, contohnya contohnya macam penyewa yang menyewa dengan orang lain, okey. Antara yang saya selalu terima lah, kadang-kadang kan Cik Yus, saya ni sewa 1,700. Tapi bila dia tengok pelanggan ramai kan, tengok dia nampak dari jauh sel kami nampak macam cantik, macam best kan. Besoknya dia datang, beritahu dia nak naikkan sewa. Dia nak naikkan sewa bukannya berdasarkan peratusan. Dia nak naikkan sewa tu terus 500 macam gitu. Jadi 500 itulah saya punya profit, saya punya rolling apa semua. Itu antara permasalahan lah, permasalahan yang sering saya dapat daripada peniaga-peniaga sedia ada. Tak kira lah dekat mana ni benda ni memang berlaku. Memang berlaku. Kalau dia dapat pemilik yang baik hati, rezeki dia lah. Tetapi di PJB kita tak buat macam itu. Kita sendiri dah maklum kalau disebut 10%. Dan disebut bukannya fix 10%, kita sebut dalam perjanjian sewaan sehingga 10%. So dia boleh pergi ke 5, dia boleh pergi ke 6, dia boleh pergi ke 7. Okey. Dan bila sewaan 4 tahun ni pun dah habis, kami masih lagi boleh beri ruang kepada penyewa sedia ada untuk teruskan sewaan dengan kita ataupun tidak. Kalau dia nak teruskan sewaan dengan kita, kita akan keluarkan satu agreement baru dan kat situ akan ada kos lah. Sebab memang di Malaysia memang penyediaan perjanjian sewaan memang akan ditanggung oleh penyewa, bukan penyewa. Penyewa yang akan menanggung kos tersebut. Okey, Cik Yus nak tanya. Yeah. Dah berkenaan dengan kontrak ni kan. Let's say lah tadi Cik Yus cakap kalau orang ramai dia naikkan sewa. Let's say kalau dia dah buat bisnes tu dalam setahun dan dia nampak lokasi tersebut kurang memberi impak kepada perniagaan dia. Okay, bolehkah dia stopkan? Pulangkan ke boleh ke tidak tu semua pulangan dia macam mana? Okey, betul. Okey, walaupun kita nyatakan kontrak sewaan kita ni 2 tahun plus 2 tahun, tetapi dalam agreement tu kita ada klausa keluar ataupun exit clause lah. Okey, katalah macam Puan Ain tadi kata, lepas tahun dia tengok perniagaan dekat situ mungkin tidak mendapat sambutan. Okey, dia punya syarat dia mudah saja. Hantar surat kepada PJB dalam masa 90 hari, memang kita nyatakan kepada PJB, hantar surat 90 hari untuk menamatkan sewaan. Dan pada masa yang sama, perlu membuat bayaran sewaan sehingga tamatnya tempoh 90 hari tersebut. Okey? Okey, faham kan? Okey. Yang kedua, kedai hendaklah dipulangkan dalam keadaan sebagaimana diterima daripada PJB. So maknanya PJB memang akan bagi kedai tu kosong. Okey, dengan basic elektrikalnya, dengan piping air. Kita tidak ada halangan kalau misal kata penyewa nak buat ubah suai tersebut, kita memang tak ada masalah. Tetapi untuk keluar daripada premis tu, dia kena kembalikan kedai tu dalam keadaan asal. Kadang-kadang ada juga penyewa yang macam
Janganlah apa ni, kalau misal kata kita tinggalkan macam gini kan ada keuntungan pada penyewa yang akan datang. Okey, kat sini saya memang suka saya nak betulkan kat sini lah. Saya sendiri pun tak tahu siapa penyewa seterusnya selepas tuan keluar. Katalah tuan perniagaan jalankan perniagaan apa ni, menjual makanan binatang, contoh kucing dan lain-lain kan. Mungkin ada ubah-ubah suai yang nak disesuaikan dengan perniagaan tersebut. Bila puan keluar, orang kedua ni pula dia nak meniaga kedai makan. So dah tak kenalah dengan design yang sedia ada. Dia memang tak boleh. Even though butik A dengan butik B pun, pengalaman saya sebelum ni, butik A design sesuai dengan sesuai dengan butik dia. Okey. Alright. Menjawab soalan saya Saya menjawab soalan tadi Right. Okay. So selepas kita call, kita dah ada surat tawaran apa semua, macam saya cakap tadi lah, penyewa perlu buat bayaran deposit 2 bulan dan juga cas penyediaan perjanjian sewaan. Okey, cas penyediaan perjanjian sewaan ni, macam saya cakap tadi, 300 tu adalah anggaran harga anggaran cas yang akan dikenakan. Dia punya cas akan berubah apabila kadar sewa tu pun tak sama. Okay, contoh macam sewa yang boleh jejak sehingga ke 9,000. Mungkin orang tu ambil 2 kedai ataupun 3 kedai. Okay, sewa dia jejak sampai 9,000. Cas dia dekat lembaga hasil nanti bukannya bawah 300, dia akan lebih. Dia ada calculation kat situ. 300 tadi yang saya sebutkan, itu adalah anggaran kos saya saja. Okay. Right, bila lepas dah bayar, kita pun dah bagi kontrak apa semua, ada percuma pada bulan pertama. Okey, kenapa kita bagi pada bulan pertama? Bulan pertama inilah penyewa nak buat renovation, nak mohon api, nak mohon air dan juga urusan-urusan lain yang perlu untuk dia mulakan perniagaan. Okey, itu adalah semasa kelulusan. Baik, saya tambah lagi berkaitan dengan terma dan syarat sepanjang sewaan. Macam saya cakap tadi, ubah suai kedai, memang kita tak ada masalah pun nak buat ubah suai itu macam mana. Tetapi kalau penyewa yang ada dua kedai atau lebih, memang itu adalah syarat, memang perlu dapatkan kelulusan daripada PBT. Okey. Dia akan tengok lokasi lah, kami akan bagi advice perlu dapatkan plan kelulusan ataupun tidak daripada pihak-pihak berkuasa pihak-pihak berkuasa tempatan. Okey. Kemudian nak buat penambahan elektrikal, macam ada penyewa kita di Desa Rakyat, dia menjalankan perniagaan tu memerlukan mesin. Okay. Jadi mesin tu kalau kedai biasa, biasanya single phase. Ada kedai yang memang 3 phase. Contoh macam di Eko Kaskadia, kita punya TNB bekalkan 3 fasa. Jadi daripada single phase nak pergi ke 3 phase, kita memang tak ada masalah, tetapi tuan kena dapatkan kelulusan daripada TNB. Benda tu dia dah kuasa kelulusan, dia dah jatuh kepada autoriti yang berkaitan lah. Kalau TNB tadi, TNB lah. Kalau ubah suai ni, PBT lah. Okey. Dan juga ubah suai ini dan apa jua yang perlu dibuat oleh penyewa lah. Dia nak tambah dinding mungkin untuk ruang solat dia kan, ataupun untuk dia buat ruang rehat dia, terpulang. Kita tidak ada masalah. Okey, macam perkara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan semasa sewaan ni, yang tidak dibenarkan ni lebih kepada sublet. Sublet sewa. Lepas tu 2-3 bulan kita buat rondaan, tiba-tiba yang berniaga bukan Puan Ain, orang lain pula. So bila kita datang, kita tegur, kita tanya apa semua, dia pun baru tahu, saya bayar sewa 1,500. Kenapa cik cakap dengan saya sewa saya 800? Rupanya Puan Ain tadi dah menyewakan kepada orang lain. Kat situ memang tak boleh lah. Nak penyewaan kecil pun memang kita tak benarkan, memang kita dah menyatakan secara jelas di dalam agreement, tak boleh nak menyewakan kepada orang lain. Tukar perniagaan yang dimohon pun dia boleh dibenarkan, tetapi
ada cara dan ada syaratnya. Perlu mohon kepada PJB nyatakan perniagaan A nak ditukarkan kepada perniagaan B. Kemudian kita akan tengok, kita akan semak adakah perniagaan B ni ada di dalam SSM dan dan ada di dalam SSM dan akan mengeluarkan surat. Ya betul. Barulah di PUJB akan mengeluarkan surat kebenaran untuk menukar perniagaan A kepada perniagaan B. Okay. So bolehlah, tapi kalau tiba-tiba terus tukar perniagaan, biasanya lah kalau pengalaman saya dekat Jabatan Infra ni, bila kita datang nak mohon A, bila kita datang tengok perniagaan B, itu kebiasaannya dia dah jadi menyewakan kepada orang lain. Itu kebiasaan dia yang memang kita akan jumpa macam itu. Okey. Lain-lain pencemaran, itu memang kita tak boleh benarkanlah. Okey. Berkaitan dengan kerosakan ni pun ramai juga yang bertanyakan berkenaan dengan kerosakan. Okey, kerosakan ni pada saya dia subjektif lah. Okey, kalau kerosakan tu berpunca daripada pihak penyewa, memang tidak ditanggung oleh PJB lah. Okey, tapi kalau contoh rosak rosot, dia punya istilah dia rosak, ROSOT. Rosak rosot ni macam dimakan anak-anak ke, pintu yang terkena hujan panas ke, itu memang tak ada masalah lah. Okay? Dan juga lain-lain ni maksudnya macam apa? Macam apa yang saya boleh, yang selalu orang tanya, macam kita nak buka petang ke malam ke, macam contoh rumah kedai lah kan, nak buka petang ke malam ke, dari segi keselamatan, mungkin nak pasang pagar ke apa ke, itu semua memang kita tidak ada masalah. Okey. Dan terakhir adalah bayaran sewaan dan juga bayaran-bayaran lain. Okey, bayaran sewaan kepada PJB macam yang saya maklumkan kepada tadi, PJB akan bagi CSR sewa percuma pada bulan pertama, dan bulan kedua penyewa perlu membuat bayaran antara 1 hingga 7 hari bulan pada setiap awal bulan lah. Ya betul, 1 hingga 7 hari bulan pada awal bulan. Okey, saya faham ada sesetengah syarikat yang memang memerlukan invoice daripada pemilik baru buat bayaran, dan memang itu pun di PJB pun memang kita amalkan perkara yang sama, ada invoice baru ada bayaran. So sebab tu kita akan bagi invoice ni, biasanya kita akan bagi antara 1 hingga 4 hari bulan lah, sebab depend pada hari cuti kan, takut tak kena hari cuti ke apa macam itu kan. Itu invoice tu nanti kita akan serahkan pada tarikh sekian. Okey, bayaran akan dibuat oleh penyewa sebelum 7 hari bulan. Okey, kalau ada kelewatan sikit, nanti kita punya unit penguasaan dia akan periksa, dia akan tengok, kemudian dia akan call lah, dia akan hubungi. Kadang-kadang memang ada penyewa dia memang terlupa, oh ini hari dah 30 hari bulan saya tak bayar lagi sewa. Itu memang biasa berlaku. Memang kita akan ingatkan untuk buat bayaran sewaan. Peringatan, kita lebih mengingatkan yang ada tunggakan, yang ada bayaran yang perlu dibayar. Okey, bayaran lain ni maksudnya sebagai tuan tanah pula, sebagai pemilik kedai, bayaran cukai akan dibayar oleh PUJB. Bil api, bil air memang penyewa yang kena bayar lah, tetapi cukai memang ditanggung oleh PUJB. Kalau misal kata tuan terima cukai daripada PBT masuk postbox ke apa ke, boleh je majukan pada kami. Sebab PBT pun memang biasanya memang dia akan email kepada kami untuk kami buat bayaran. Tapi kadang-kadang ada juga, walaupun dah 2-3 tahun kita menggunakan cara yang sama, tapi kadang-kadang masih lagi ada penyewa, nanti dia call PJB ataupun dia call saya terus, beritahu, Cik Yu, saya dapat bil daripada Majlis Bandaraya Johor Bahru contoh. Cakap saya dapat bil ni, cakap belum bayar lagi, cakap kita dah bayar dah, cakap tapi tu bil tu tak apa, puan nak bagi pada so, okay, itulah antara
perkara yang saya nak sampaikan berkaitan dengan sewaan sewaan di PUJB untuk rumah-rumah kedai bilik SSI yang diuruskan oleh PUJB. Right. Okey. Okey, terima kasih Cik Yus untuk perkongsian tadi. Cuma kita ada beberapa soalan dekat Boleh, sini tak ada masalah. dan soalan tersebut pun ada yang dah dijawab oleh Cik Yus tadi sewaktu pembentangan. Okey. Okey. Daripada Alan Basri tanya apa jenis perniagaan yang digunakan beroperasi di premis? Jawapannya terbuka kepada semua as long as dia syariah compliance. Betul? Yes, betul. Okey. Dia tidak syariah compliant, tidak melanggar syarat-syarat oleh mana-mana pihak berkuasa di Malaysia, kita okey, tak ada masalah. Okey. Yang kedua daripada Divas Printing Raihani, kontrak berapa lama sewaan tersebut? 2+2. Betul. 2 tahun plus Betul. 2 tahun. Dan Okey. masih lagi terbuka sekiranya nak meneruskan sewaan lagi 4 tahun dengan PUJB. Kulai tak ada ke tuan? Maksudnya di sini lot tersebut. Adakah sebab tadi saya nampak Cik Yus tunjukkan peta tadi kan, ada beberapa daerah yang tidak di-cover, contoh macam Pontian, macam Kulai, macam Tangkak dan Segamat, saya nampak tak ada lagi. Betul. Itu untuk saya maklumkan dekat sini bahawa, tapi kalau saya salah betulkan Cik Yus, bahawa lot-lot di bawah SSI tadi diberikan kepada PUJB untuk diuruskan. Jadinya lot-lot yang ada ni yang diberikan. Betul tak? Betul. Okay. Okay, saya dah buka page yang tadi itulah. Mungkin tadi yang bertanya tu boleh review lagi sekali. Memang betul, saya pun ada juga terima beberapa orang yang tanya dekat Kulai tak ada ke? Malangnya Kulai memang tak ada, macam nampak macam pinggirkan daerah-daerah Kulai, Pontian, Segamat, Tangkak ke? Macam mana masih orang Tangkak ke? Jadinya lot-lot ni diberikan daripada kami PUJB dapat daripada SSI untuk diselenggara. Betul? Yes. So kalau sekiranya ada lot-lot di bawah SSI yang berada di daerah Kulai, Pontian, kita ada terima di lot daerah-daerah yang selain yang saya tengah tunjuk sekarang ni. Nanti kita akan iklankan seperti biasa. PUJB memang akan buat periklanan, kita akan bagi tahu berapa keluasan, berapa lot yang masih kosong, berapa kadar sewanya. Mungkin tuan-tuan boleh tengok dekat Facebook kita yang kita iklan pada penghujung bulan 1. Memang kita ada nyatakan, kita bagi satu gambar depan kedai lah. Okey, lokasinya di mana, lot tu masih lagi ada berapa kekosongan, kemudian berapa kadar sewa, dan boleh terus telefon PUJB ataupun boleh terus email PUJB untuk sebarang pertanyaan. Dan juga boleh terus mohon melalui kita punya sistem padu. Okey, untuk yang bertanya, kita punya laman sosial kita yang saya dah letakkan di sini. Kita ada Facebook Perdana Usahawan Johor, ada Instagram, ada Twitter. So maklumat-maklumat berkenaan dengan lot-lot komersial juga kita akan salurkan, kita akan maklumkan di laman-laman sosial kita. Yang tadi Cik .my. Jadinya tuan-tuan dan perempuan boleh pergi ke sana. Kalau yang belum daftar usaha boleh daftar dekat sistem padu, pergi ke permohonan dan pilih di bahagian sewaan premis. Dekat situ ada borang yang apa yang Cik Yusri tunjuk tadi, borang dia ada sama dekat dalam sistem padu. Cuma kalau sebelum ni kita buat secara manual, kena datang isi borang. Tetapi bila dah ada sistem ni, para usahawan boleh terus direct mohon. Nanti kita akan pihak infra akan call. Betul? Yes, betul. Kita akan hubungilah. Okey, daripada Divas Printing Raihan lagi sekali ditanya. Kan sebelum ni kan kita PKP kan? Okey. Adakah penolakan sewaan tu ke ataupun ada advantage yang diberikan kepada penyewa-penyewa ke? Bukanlah nak cakap kita nak minta lagi PKP, tidak. Tetapi adakah ada beberapa kebaikan, bukan kebaikan, apa? Advantage yang diberikan lah. Okey, faham. Oh, maksudnya kalau bisa kata ada penyewa baru, mungkin kita boleh bagi mungkin yang saya faham ni mungkin nak minta ada tambahan 2 ataupun 3 bulan. Okey, baik. Jawapannya tidak ada. Jawapannya tidak ada. Memang kita punya CSR kita memang hanya 1 bulan sahaja. Oh, okey. So, harap menjawablah soalan daripada Divas Printing tu, which is kita bagi advantage tu untuk 1 bulan yang sewaktu awal-awal sewaan tu.
Betul, betul. Bulan pertama sewaan. Katalah kita mula sewa macam sekarang ni 15, okey, kita keluarkan surat tawaran ataupun kontrak kita akan kontrak akan bermula pada 1 Mac 2022. 1 Mac 2022 itulah kita akan bagi free 1 bulan. Bulan Mac April. Okey, 1 April baru kita akan mulakan charge sewaan tersebut. Okey. Ah. Okey, daripada Yoga Ambiga Catering. Ini mesti buat catering. Tapi kita ada lot dekat Skudai ke? Okey, Puan Ain Ada. Kita kena ada. ulang lagi sekali, saya tak dengar soalannya. Okey. Daripada Yoga Ambiga Catering, dia tanya dekat Okey. JB Skudai. Mungkin dia nak tanya dekat area JB Skudai lah. Oh, Kalau dia nak buka kedai sayur, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Memang ada penyewa kereta pun yang buka macam apa? Wet market ataupun mini pasar raya lah. Mini pasar raya memang ada dekat dekat desa raya dia ada buka kedai. Memang tak ada masalah. Kalau bisa kata encik tadi tu dia nak meniaga perniagaan sayur, memang kita tidak ada masalah. Cuma ya kalau betul-betul di Skudai lah, memang betul-betul di Skudai memang kita tak ada lah. Tapi yang saya boleh tawarkan dekat sini, kita ada di Eco Cascadia. Eco Cascadia ni berada di area Tebrau yang saya boleh cadangkan. Kemudian saya rasa yang sesuai tadi yang sesuai? Yang sesuai yang saya nampak di sini yang berada di PJP Eco Cascadia. Sebab Eco Cascadia ni memang ground floor pun masih lagi ada banyak kekosongan. Cuma mungkin dari segi jarak lah, Skudai nak ke Tebrau tu mungkin akan mengambil masa sikit lah. Macam lot-lot lain yang saya nampak mungkin di Horizon Hill kita masih lagi ada atas bawah. Itu antara yang lot yang mungkin saya boleh cadangkan. Sebab kalau perniagaan sayur ni takkan nak letak kat tingkat 1 dan tingkat 2 kan, dia tak sesuai lah. Kesesuaiannya lebih kepada ground floor. Macam tu. Puan Ain tak dengar suara. Okey, untuk para usahawan yang baru join kita punya Facebook, untuk petang ini kita berkongsi berkenaan dengan tata cara ataupun permohonan lot-lot komersial di bawah PJB, dan kita tunjukkan sekarang, macam tuan-tuan dapat nampak sekarang lokasi-lokasi masih kosong. Mungkin Cik Yus boleh tunjuk yang kosong. Oh, yang kosong. Okey, ini adalah untuk yang baru join live kita, ini adalah lokasi tanah milik SSI yang diuruskan oleh PJP. Okey, saya tak boleh cakap di seluruh negeri Johor, macam Kulai tak ada kan? Kulai tak ada, Sedelah semua tak ada. Okey. Untuk lot yang kosong, saya ulang lagi sekali lah. Okey, untuk kekosongan lot, kita ada di daerah Johor Bahru, kita ada di Eco Cascadia. Okey, Sis Tulang dia masih lagi ada 2. Okey, Nusantara Prima ni gelabatan ni berada di pejabat kami lah, hampir pejabat kami. Pejabat BJB kita masih lagi ada 3 kekosongan. Okey, Horizon Hill kita masih lagi ada 2 kekosongan. Mutiara ni kita ada 3 kekosongan, tetapi yang ada di tingkat 1 ataupun di arah 1. Ground floor memang kita dah penuh lah. Okey, kemudian di Arus Merah, Johor Jaya, macam tadi puan yang encik yang nak meniaga sayur tadi tu, mungkin boleh pertimbangkan di Johor Jaya lah, sebab kedai dia berukuran 44 kaki kali 70 kaki. Itu ukuran di Johor Jaya? Itu ukuran di Johor Jaya. Macam awal-awal tadi saya beritahu, kebiasaannya ukuran lebar kedai ni antara 22 hingga ke 24. Tetapi di Johor Jaya ni specialnya ukuran dia 44 kaki lebar. Dan kadar sewa dia pula 3,500. So, kalau kita tengok daripada luar, kita akan nampak dua kedai yang berbeza. Kedai 1, kedai 2. Tapi sebenarnya dia adalah satu pintu. Dia memang luas, memang besar. Dulu kedai rakyat satu Malaysia, saya rasa semua orang maklum, kita dulu di Malaysia dulu ada kedai rakyat satu Malaysia. Kedai rakyat satu Malaysia ni sewa orang kita, dia cuma tambah satu kedai je lagi. Untuk requirement dia lah.
Johor Jaya ni memang kedai dia memang sangat besar. Memang pada saya lah, kemudian seterusnya kita ada di Taman Datuk Celam, iaitu Datuk Celam. Di daerah Keluang kita ada Pekan Rabu. Kemudian kita ada Jalan Manggis, masih lagi ada 40 kekosongan. Okay, Jalan Manggis ni dia tidak terlalu besar. Okey, 15 kali 30 kaki. Okay. Kemudian seterusnya kita ada di Batu Pahat, 11 slot kosong. Kemudian kita ada di Muar, 4 kosong. Dan juga di Mersing kita masih lagi ada 3 lot kekosongan daripada ground floor, first floor hinggalah ke second floor. Okey, untuk yang baru masuk mungkin daripada Tanusha dia tanya, adakah lot-lot di bawah PUJB ni dihaskan untuk Bumiputera sahaja? Jawapan dia tidak. Betul kan Cik Yus? Kita buka Ya, kepada betul. semua. Kita tidak memfokuskan kepada Bumiputera sahaja. Kita juga menerima penyewa-penyewa daripada non-bumi. Ya, selagi dia menjalankan perniagaan, selagi boleh menyewa di mana-mana lot di bawah PJB. Okey. Lain sekejap saya tengok sekali ada lagi tak. Daripada Mel KM ni dia tanya, saya area Skudai nak sewa untuk bengkel, sekarang saya niaga dekat kedai Skudai. Just Skudai tadi Cik Yus ada cakap kan Cik Yus? Ya, Skudai betul. punya area. Okey. Saya buka lagi sekali lah page ini. Slide lagi sekali ni yang boleh saya katakan yang sesuai lah. Model ini memang tak ada lah, model ini memang kita ada di atas saja. Mungkin saya boleh cadangkan Johor Jaya juga, dan mungkin saya boleh cadangkan di Eko Kaskadia lah atas sekali tu. Tu masih lagi ada banyak. Ground floor masih lagi ada banyak. Ada masalah, bengkel pun kita okey, kita terima. Okay. Untuk para usahawan yang tanya berkenaan dengan syarat ataupun prosedur ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan, sesi live ni boleh je direct call dekat kita punya office, nombor office Cik Yus ataupun email yang boleh dikontak. Okey, nombor telefon pejabat 510-2542 ataupun email kita infra.pujb@gmail.com. Pun boleh email kami di sini untuk sebarang pertanyaan, dan boleh cakap dengan salah seorang kaki tangan Jabatan Infra lah. Saya sendiri, nama saya sekali lagi, nama saya Muhammad Yusri. Kemudian boleh juga berhubung dengan Encik Izrul, dan mungkin boleh berhubung juga dengan Encik Asrimi. Kami bertiga adalah kaki tangan di Jabatan Infra di Johor Bahru yang akan membantu tuan-tuan untuk sebarang pertanyaan lah berkaitan dengan sewaan premis. Okey, Cik Is nak tanya juga, mungkin ni pun ulangan ini Kujat dia tanya, kalau sewa 2 tahun tak boleh sambung lagi ke? Boleh. Boleh. Kena buat surat. Betul. 3 bulan sebelum tamat tu kena bagi surat pada kami. Okey. Daripada Sarah Corner, saya rasa dia kedai makan ni. Selalu orang letak corner-corner ni makan. Kan? Dia tanya dekat Batu Pahat di mana? Batu Pahat, Cik Yus? Okey, Batu Pahat berada di Taman Putera Indah. Taman Putera Indah. Untuk sekarang yang ada di bawah penyelenggaraan PUJB adalah di Taman Putera Indah sahaja. Betul. Kalau ada lot-lot kekosongan yang lain yang diberikan oleh SSI kepada PUJB, kita akan maklumkan di Facebook kita. Di Facebook kita, ataupun tuan-tuan dan puan ada nak tanya berkaitan dengan harga setiap ruang-ruang ni. Okey, untuk setiap harga dan ruang-ruang ni juga kita pernah maklumkan dekat kita punya Facebook Perhimpunan Usahawan Johor, betul tak Cik Yus? Betul. Dan tuan-tuan dan puan boleh scroll lagi sekali untuk para usahawan tengok berkenaan dengan harga ataupun keluasan semua kita dah bagi tahu. Betul. Memang kita dah nyatakan, kita bagi gambar muka depan, kita bagi kadar
sewa, kita letakkan juga kat situ keluasan, semua kita ada nyatakan. Dan suka saya ingatkan lagi sekali lah, kami akan buat periklanan secara berkala. Setiap bulan kita akan nyatakan kekosongan-kekosongan yang masih ada, kekosongan-kekosongan yang ada di bawah PJB. Kalau saya bagi contoh, katakanlah bulan ni kami iklankan mesin, tiba-tiba bulan depan kami tak iklankan tu, maknanya kita kita dah penuhkan kedai tersebut. Dan untuk yang baru masuk juga, kami tidak menetapkan satu tarikh tutup secara spesifik. Periklanan tu tak ada tarikh tutup. Puan nak hantar minggu ni ke, nak hantar minggu depan ke, tak ada masalah. Okay. Berkaitan dengan tarikh tutup ni, kebiasaannya di peringkat saya, kita akan proses dalam masa 14 hari. Kita dah ada satu jawapan. Maknanya dalam masa 14 hari tu, adakah permohonan ini diluluskan ataupun permohonan ini ditolak. Itu piagam pelanggan kami lah untuk kita proses permohonan yang lengkap. Saya kena tekankan ni. Saya terima permohonan, kami menerima permohonan yang lengkap. Yang tidak lengkap, kita tak proses lah. Jadi kadang-kadang ada penyewa dia terlepas pandang juga. Kadang-kadang profil statement bank dia bagi 2 bulan, dia tertinggal sebulan. Itu memang selalu yang saya jumpa lah. Untuk yang baru join live, tanya dekat area-area mana yang kosong, kita akan imbas sekali saja. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh screenshot mungkin. Ini kekosongan yang kita ada di daerah Johor Bahru dan tempat-tempat dan lokasi tersebutlah. Jadi tuan-tuan boleh screenshot ataupun mungkin boleh tengok lagi sekali dekat kita punya lasa lepas ini. Untuk daerah seterusnya, Cik Yus. Untuk yang page yang seterusnya di daerah Johor Bahru, Keluang, Batu Pahat, Muar dan Mersing. Kalau yang ada tanya tadi daripada Keliones, dia tanya dekat area Keluang ada ke tidak sebab dia nak buat coffee shop dan gelato. Wow, sedap. Walaupun saya tak minum kopi tapi dah nampak macam sedap tu. Sebab gelato tu sedang aiskrim. So untuk dekat area Keluang kita ada dekat Jalan Manggis sahaja Encik Yus, dengan kompleks perkara Keluang tu sahaja di bawah penyelenggaraan PJB yang masih ada. Dan untuk daerah-daerah lain ini sahaja yang ditunjukkan untuk daerah yang kosong. Tuan-tuan dan puan-puan boleh kontak PJB akan menjawab soalan-soalan tersebutlah. Untuk permohonan lot-lot yang kita nyatakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke kita punya website www.pujb.my. Sistem padu lah, kami panggil sistem padu. Pergi ke bahagian permohonan yang belum daftar. Yang dah daftar, usahawan yang dah daftar boleh pergi ke boleh login dan pergi ke permohonan sewaan. Yang belum daftar, pergi ke daftar dekat sistem padu tersebut, daftar usahawan, isi beberapa sikit maklumat. Lepas tu boleh pohon dekat sewaan premis. Cik Yus, kalau lupa saya nak tanya, kalau ada option ke ataupun sememangnya kena isi secara online? Okey. Saya suka dengan soalan tu. Okey, untuk yang berada di daerah yang jauh daripada pejabat PJB, seperti di Mersing, di Muar, di Batu Pahat, memang kami galakkan menggunakan menggunakan sistem online. Ada juga menggunakan cara manual, pengisian borang. Pengisian borang ni pertama, mana-mana pemohon yang berminat akan email dulu pada kami, menyatakan berminat untuk menyewa di Batu Pahat contoh. Kemudian saya akan bagi saya akan reply dan saya akan bagi satu borang ni kepada pemohon di Batu Pahat. Dia perlu isi dokumen-dokumen ni, dia kena lengkapkan, dia kena kena sediakan 6 supporting dokumen yang ada. Kemudian sama ada dia nak post pun boleh ataupun dia nak email semula dokumen-dokumen tu pun boleh.
kita tak ada masalah. Cuma saya galakkan untuk pengeposan gunakan JNT ke pos laju ke terpulang kepada tuan-tuan. Saya galakkan bagi tahu kami melalui email supaya kami alert. Okey, kita mungkin dalam masa 3 atau 4 hari kita akan terima batu pahat. Tetapi untuk mana-mana pemohon di Keluang, macam ada yang tanya tadi nak kopi tadi tu kan dengan yang aiskrim tu, okey. Di Keluang kami ada 2 orang lagi pegawai, Cik Syarifah dan juga Encik Fajan. Pejabatnya berada di Pekarabu Keluang, naik tangga melalui Dewan Utama, terus naik tangga ke Dewan Utama, lepas tu ambil lorong yang kiri, kemudian terus ke belakang. Ataupun mungkin boleh jumpa dengan security di sana untuk tunjukkan arah pejabat pengurusan PUJB di Keluang. Sana ada no worries. Memang boleh tengoklah di mana pejabat pejabat pengurusan di Keluang. Untuk di Keluang tak perlu ke PUJB, tak perlu datang ke PUJB, tak email kepada kami pun kami tak ada masalah. Sebab apa? Dekat Keluang memang kita ada satu tim lagi yang menguruskan 135 80 di Jalan Manggis. 135 ke tadi? Ya betul. Okay. Betul 135. So kalau nak contact dia orang boleh ke? Ada nombor kontak yang lain ke atau macam mana? Okey, kalau nombor kontak yang lain memang kami cuma ada nombor telefon dia je lah. Tapi kebiasaannya yang saya dapat feedback dekat Keluang ni, kebiasaannya semua terus datang ke pejabat Keluang lah. Tapi kalau nak hubungi pun boleh juga. Hubungi kami di nombor yang nombor yang PUJB. Kita akan ambil maklumat. Kemudian kita akan minta pegawai di sana untuk menghubungi terus pemohon bagi proses seterusnya. Dan di Pekarabu Keluang juga bukan setakat premis sewaan saja yang kita boleh sewakan. Kita ada dewan. Mana tahu kan sekarang ni dah boleh buat majlis kahwin kan. Boleh menyewa juga dekat sana. Kadar sewa dia 1,800. Last question dia untuk penyewa ni, dia boleh ke kalau dia lease ke, syarat-syarat simple mungkin tak payahlah nak beri sebab kita dah di penghujung sesi kan. Nama penyewa tersebut kena bersih ke ataupun dia kalau dia ada blacklist ke, sitos ke, macam mana? Okey, secara ringkasnya selain daripada yang saya dah sampaikan tadi, okey, betul memang kena clear daripada ataupun saya boleh katakan tiada rekod sitos, tidak diisytiharkan muflis dan juga orang Johor lah, orang Johor. Dan kita akan mengutamakan di pemohon di kawasan tersebut lah. Contoh macam Eko Kaskadia, kita akan utamakan yang di sekitar Eko Kaskadia, mungkin di Dato' On contoh. Okey, itu secara ringkas lah. Okey, dan dia mestilah berumur 18 tahun ke atas dan juga warga negara Malaysia. Itu saya boleh sampaikan secara ringkas. Okey, terima kasih Cik Yus. Saya rasa itu sahaja. Ada lagi ke yang poin-poin penting yang Cik Yus nak sampaikan sebelum kita tutup kita punya sesi live kita PJB Habis Talk hari ni? Okey. Saya rasa mungkin saya dah cuba menyampaikan apa yang kebiasaannya, kebiasaannya ditanya oleh pemohon-pemohon macam mana nak sewa, bila dah sewa apa boleh apa tak boleh, saya boleh renovate ke tidak, bila macam mana saya nak keluar. InsyaAllah segala yang sering ditanya oleh mana-mana usahawan, saya dah menjawab persoalan tersebutlah, dan juga soalan-soalan tambahan yang nak buat penambahan sikit.
sebelum saya serahkan semula pada Pak Ain, untuk memohon, saya galakkan puan-puan tengok dulu lokasi mana yang nak dimohon. Okey, macam yang saya dah nyatakan tadi dekat Johor Bahru apa semua, dan nyatakan terus kepada PJB sama ada secara manual ataupun melalui sistem padu. Terus boleh nyatakan melalui surat permohonan penyewaan premis ni dekat lokasi mana yang tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menjalankan perniagaan. Okay. Itu sajalah untuk saya bagi sesi petang ni. Okey, itu sahaja. Okey, untuk para usahawan saya ucapkan terima kasih untuk join sesi live kita, dan Cik Yus juga terima kasih. Sama-sama. Untuk para usahawan yang masih dari sesi live kita, PJB tidak soalan daripada loan ini, PJB ada buat pinjaman untuk buka kedai, kita tiada apa-apa pinjaman yang diberikan kepada usahawan kerana PJB lebih buat masa sekarang kita belum ada lagi lah. Okey, itu saja untuk sesi kita pada petang ini. Segala yang buruk, yang tak elok tu semua datang daripada saya lah. Jadi saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata, ada soalan-soalan yang saya tak jawab. Kerana ada beberapa soalan tersebut yang mungkin telah dijawab sebelum ini oleh Encik Yus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ulang tayang semula. Ulang tayang tu kan ulang tayang semula sesi ini untuk tengok lebih banyak maklumat lah. Itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk sesi akan datang, tuan-tuan dan puan-puan boleh suggest, boleh like kita punya laman sosial kita di sini, ataupun boleh suggest dekat kami apa-apa agensi ataupun pembiayaan yang nak kita tahu. Jadi kita akan maklum ataupun kita akan buat sesi ini bersama dengan agensi atau berkenaan dengan pembiayaan yang diberikan oleh agensi-agensi yang lain. Okey, terima kasih semua. Terjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.